Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi dalam kelas sains untuk hari ini. Okey, dalam video PDPR semalam, kamu dah ketahui kesan buruk bahan buangan seperti pencemaran, masalah kesihatan, banjir dan juga pembaziran tenaga. Jadi, hari ini kita akan sambung dengan tajuk pengurusan bahan buangan. Okey, kita nak tengok amalan pengurusan bahan buangan dan juga pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, sebelum tu kamu boleh baca lah pada muka surat 156, 157 dan juga 158. Okey, sekarang cikgu nak kamu buka pada muka surat 159. Okey, pada muka surat 159 ni, okey, di sini ada segmen jom ingat. Okey, segmen jom ingat ni dia adalah ringkasan daripada tajuk tajuk ni lah, daripada tajuk unit 9 ni. Okey, cikgu akan terangkan tajuk pengurusan bahan buangan ni berdasarkan ringkasan dekat sini lah. Okey, pengurusan bahan buangan ni kita boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah dari segi amalan diri kita sendiri, dan yang kedua adalah pengurusan secara terancang. Okey, kita tengok dulu amalan pengurusan bahan buangan. Okey, amalan pengurusan bahan buangan ni atas diri kita lah. Dah nama pun amalan. Okey, tengok amalan yang pertama, kita mestilah bungkus kemas plastik bahan buangan. Okey, bila sisa-sisa makanan kat rumah kita tu, kita kena letak dalam satu plastik. Bila kita letak dalam plastik tu, bila nak buang, kita kena ikat dengan kemas bungkusan plastik tersebut. Barulah kita letak dekat tong sampah. Sebab apa? Ini akan memudahkan pihak pengurusan sampah untuk ambil sampah kat rumah kita tu. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Okey, kita tengok amalan yang kedua adalah masukkan jenis bahan buangan mengikut tong sampah yang disediakan. Kalau kita perasan, okey, kita pernah nampak kan ada 4 jenis warna tong sampah. Okey, yang pertama warna oranye. Warna tong sampah warna oranye ni adalah untuk bahan buangan jenis plastik dan juga logam. Kalau tong sampah warna koko ataupun coklat untuk bahan kaca. Okey, kalau tong sampah warna biru untuk bahan kertas dan juga yang warna hijau macam kat rumah kita ada tong sampah hijau kan. Yang tu adalah untuk sisa makanan. Okey, jadi kalau kamu nak buang sampah kamu kena fikir dulu sampah kamu tu perlu dibuang dalam tong sampah yang mana satu, warna hijau ke, warna kuning ke, warna coklat ke ataupun warna biru. Okey, amalan yang ketiga adalah isi bahan buangan cecair dalam bekas khas. Okey, bahan buangan cecair seperti minyak masak contohnya. Okey, kalau mak kamu goreng ikan kan kat rumah, kemudian dah lama minyak tu dia jadi macam gelap sikit kan minyak tu, jadi kita tak mau guna, kita nak buang. Kamu tak boleh buang minyak tersebut terus dalam sinki. Bila kamu buang terus dalam sinki akan akibatkan kesan yang lain, macam sinki kamu akan tersumbat contohnya. Okey, jadi kamu kena sediakan satu bekas khas. Satu botol ke, satu balang ke, khas untuk isi minyak yang dah tak mau guna tu. Okey, ada syarikat yang memang akan beli minyak-minyak terpakai ni. Bila kamu dah kumpul banyak-banyak, jadi kamu bolehlah jual minyak kamu tu pada syarikat-syarikat berkenaan. Memang dia akan beli untuk kita semula minyak tu menjadi minyak yang baru. Okey, amalan yang keempat,
hasilkan baja kompos menggunakan sisa makanan. Okey, baja kompos ni maksudnya baja daripada bahan organik, bahan semula jadi yang diuraikan kemudian dijadikan baja. Okey, nak buat baja kompos ni kamu kena campurkan sisa makanan kamu dengan tanah. Okey. Kemudian kamu kena goi dia. Lepas tu kamu letak dekat luar rumah. Kamu biar seminggu. Setiap minggu kamu kena gaul tanah tu dan siram tanah tu. Okey. Lepas lebih kurang 5 minggu atau 6 minggu baru akan jadi baja kompos. Okey, baja kompos ni sebenarnya tinggi dengan nutrien. Lagipun baja kompos ni dia tidak mengancam hidupan lain. Okey. Selalunya baja kompos contohnya macam baja tek ayam. Baja tek ayam orang akan guna untuk tanam pokok. Okey, banyak khasiat dia, banyak nutrien baja tek ayam ni. Sebab itulah pokok-pokok kita tu gemuk-gemuk bila kita guna baja kompos. Okey, dan amalan yang terakhir adalah amalan 3R. R ni reduce, reuse dengan recycle. Reduce ni maksudnya kurangkan. Contohnya kita kurangkan penggunaan bahan-bahan tidak terbiodegradasikan. Contoh macam beg plastik. Okey, kalau kita pergi pasar raya, kita patut bawa beg kita sendiri ataupun kita gunakan beg yang mesra alam ataupun beg yang boleh dikita semula. Bawa beg kita sendiri. Bila pergi pasar raya tak payahlah kita ambil beg plastik tu. Sebab bila kita ambil beg plastik kat pasar raya tu, lama-lama kita akan buang juga. Beg plastik tu dia tak boleh direputkan. Jadi bukan membazir, dia akan mencemarkan alam kita. Okey, kemudian yang kedua ialah reuse. Reuse ni maksud dia guna semula. Okey, bahan yang boleh diguna semula kita patut guna semula. Sebagai contoh macam botol plastik. Okey, bila kita dah minum air mineral contohnya. Okey, botol air mineral tu kita jangan buang. Kita boleh gunakan untuk buat pasu bunga, untuk tanam pokok. Okey, buat bekas pensel dan sebagainya. Okey, contoh lain macam tayar kereta. Kita tak mau pakai tayar kereta tu, kita ambil semula tayar kereta tu, kita jadikan tempat duduk, kita buat kerusi ataupun buat meja. Kita juga boleh jadikan pasu untuk tanam bunga. Okey, yang terakhir, R yang terakhir adalah recycle. Recycle ni maksudnya kitar semula. Kita kitar semula barang-barang tu untuk dijadikan produk-produk yang baru. Sebab itulah pentingnya tu kitar semula ni. Okey, bila kita asingkan bahan-bahan mengikut jenis dia, senang untuk kita kitar semula. Okey, kemudian kita tengok pula pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, pengurusan bahan buangan secara terancang ni memang akan diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan. Sebagai contoh, kalau macam dekat daerah kita ni, kita ada Majlis Pembandaran. Kalau dekat Bandar Serai, dia ada Majlis Pembandaran Kulim, MPK. Kalau dekat Pulau Pinang, ada Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Kalau dekat Seberang Perai, ada Majlis Bandaraya Seberang Perai, MBSP. Okey, jadi pihak berkuasa ni dia akan uruskan jadual. Dia akan ada jadual untuk uruskan bahan buangan domestik kita. Okey, mereka akan hantar lori-lori mereka untuk ambil ataupun kutip sampah-sampah di kawasan perumahan kita untuk dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Kalau macam dekat taman perumahan, memang akan ada lori yang ambil sampah 2 kali seminggu. Okey, kalau bahan kita semula memang setiap minggu 1 kali akan ada lori kita semula ambil bahan-bahan tersebut untuk dihantar ke pusat-pusat kita semula lah. Okey, kemudian
lori-lori yang mengutip sampah kita ni, dia akan hantarkan sampah ataupun bahan buangan tersebut di pusat pengumpulan sampah. Kemudian dekat pusat pengumpulan sampah ni, bahan buangan tu akan diasingkan mengikut jenis. Akan ada dua. Ada dua jenis ya. Satu adalah bahan yang boleh dikitar semula. Lagi satu adalah bahan yang tidak boleh dikitar semula. Bahan yang tidak boleh dikitar semula ni akan dibakar dalam incinerator dan dilupuskan. Incinerator ni maksud dia tempat pembakaran lah, ataupun macam dapur lah. Dia ada dapur khas untuk bakar bahan buangan yang tidak boleh dikitar semula. Kita akan bakar dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian sisa-sisa daripada pembakaran tu akan dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Kemudian bahan yang boleh dikitar semula tu dia akan dimampatkan. Dia akan dimampatkan mengikut jenis lah, dan kemudian dihantarkan ke kilang-kilang memproses bahan buangan yang tertentu. Kalau bahan buangan kertas ni dimampatkan, dia akan dihantar ke kilang memproses kertas lah, untuk jadikan contohnya beg kertas, surat khabar dan sebagainya. Kalau bahan barangan plastik akan dihantar untuk dijadikan produk plastik yang baharu dan sebagainya. Itu saja untuk pengurusan bahan buangan. Ada dua. Satu, pengurusan secara terancang, dan satu lagi melalui amalan kita. Itu saja untuk hari ini. Kalau kamu tak faham atau nak tanya soalan apa-apa, kamu boleh terus direct pada WhatsApp cikgu. Sekian saja. Terima kasih.